Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafar bin Azizam akan menerangkan ciri-ciri yang saya letakkan dalam poster tersebut. Dua elemen yang saya terapkan dalam elemen tersebut iaitu berjabat tangan dan perhimpunan antara kumpulan, iaitu kumpulan yang beramai-ramai berjabat tangan. Jika dilihat dua elemen tersebut menunjukkan masyarakat yang berganding bahu antara satu sama lain. Perkara tersebut akan berkait rapat tentang masyarakat di Malaysia, iaitu masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Sebagai kita tahu, yang bangsa yang kita nampak banyak atau majoriti di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India. Tetapi kita tidak lupa di Sabah Sarawak terdapat banyak kaum yang tidak terhingga. Tetapi kita boleh ringkaskan atau kita boleh nampak secara majoriti iaitu Iban dan Kadazan. Masyarakat tersebut tidak haruslah diusir ataupun tidak dititik beratkan sebagai masyarakat Malaysia, kerana mereka juga menyumbang bakti di Malaysia, maka kita haruslah hargai mereka. Dan maka dari itu saya mengambil elemen berjabat tangan sebagai menunjukkan kita berganding bahu antara satu Malaysia bagi memajukan Malaysia, bagi meneruskan bersatu padu dalam masyarakat. Dan elemen yang kedua iaitu berkumpul ramai-ramai. Perkara ini berkait rapat dengan perayaan ataupun yang majlis yang dilakukan setiap kaum. Kita secara umumnya tahu bahawa setiap kaum ada hari yang istimewa, seperti orang Islam iaitu sambutan hari Aidilfitri iaitu hari raya, dan Aidiladha iaitu hari Korban. Perkara tersebut walaupun disambut oleh orang Islam, tetapi orang Cina dan orang India ataupun selain daripada bangsa tersebut menyambut juga. Dan perkara tersebut tidak lari dengan kesepaduan sosial di Malaysia, kerana kita telah memulaskan bahawa walaupun seseorang itu bangsa lain, kaum lain, agama lain, akan dianggap keluarga juga, kerana Malaysia merupakan negara yang diiktirafkan, negara yang penuh dengan kaum, bangsa dan dengan agama yang berlainan. Itu sahaja daripada saya menerangkan elemen-elemen yang berada di dalam poster ini. Sekian, terima kasih. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musyafizi bin Mustafa daripada CS110 Lubedi. Di sini saya diberikan kesempatan yang amat penting untuk memulakan pembentangan latihan berkumpulan kami. Jadi, secara dasarnya, kumpulan kami telah menerima satu latihan berdasarkan satu konsep yang telah dipilih semasa kami belajar. Dan konsep tersebut adalah konsep kesepaduan sosial di Malaysia. Jadi saya akan menerangkan apa itu maksud daripada konsep yang telah kami pilih. Maksud daripada kesepaduan sosial ialah dalinan hubungan kerjasama antara kaum
dan juga kelompok. Jadi apa pentingnya perpaduan di dalam kaum ataupun kelompok? Dan apa itu faktor-faktor yang mampu menggugat kesepaduan sosial di dalam Malaysia? Tetapi saya tidak akan menjelaskan isu-isu tersebut kecuali saya akan menerangkan secara dasar sahaja, secara umum sahaja. Maksud kesepaduan sosial ialah jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok. Itu yang perlu kita ingat. Jadi, apa pentingnya kesepaduan sosial di Malaysia ni? Baiklah, saya akan beritahu. Sebenarnya, kesepaduan sosial di Malaysia ni merupakan indikator penting untuk orang-orang luar mengenal pasti keharmonian di dalam negara kita, iaitu negara Malaysia. Jadi kalau kesepaduan sosial tidak dapat dicapai di dalam Malaysia, orang luar akan memandang remeh kepada Malaysia sebagai negara yang tidak ada kesepaduan sosial langsung antara kaum ataupun kelompok. Jadi bagaimana kita nak memupuk semangat kesepaduan sosial di Malaysia ini? Itu rakan-rakan saya akan membentangkan sebentar lagi. Tetapi saya akan katakan satu sahaja perkataan ataupun satu punca utama untuk mencapai kesepaduan sosial di Malaysia, iaitu Malaysia memerlukan sosok pemimpin yang berkarisma dan mengambil berat terhadap para masyarakat. Untuk apa? Kerana pemimpin mencorak masyarakat dan pemimpin merupakan imej kepada masyarakat. Disebabkan Malaysia ialah negara yang demokratik dan Malaysia memilih pemimpin mereka tersebut. Oleh itu, pemimpin perlulah bertanggungjawab atas segala-galanya. Baiklah. Untuk kita mengenal lebih lanjut kesepaduan sosial di Malaysia, saya akan mengimbau balik kenangan-kenangan sejarah kita. Baiklah, saya tahu sejarah itu sebenarnya tak ramai orang yang suka. Sebab selalunya mereka akan memikirkan sejarah itu bosan. Tetapi kalau kita mendalami sejarah itu dengan betul-betul dalam, kita akan mendapatkan maksud-maksud tersirat yang hanya didapati di dalam tafsiran-tafsiran sejarah. Okey. Baiklah. Saya akan beritahu sejarah yang paling penting berkaitan dengan kesepaduan sosial. Sejarah ini dikaitkan dengan tokoh penting kita, iaitu Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Kalau tiadanya Tunku Abdul Rahman, anda rasa adakah Malaysia akan mencapai kemerdekaan? Baiklah, itu anda semua boleh berspekulasi terhadap diri anda sendiri. Dan konflik yang akan saya terangkan ini merupakan konflik yang terbesar di Malaysia yang berkaitan dengan kesepaduan sosial. Nak tahu kan? Jadi, konflik tersebut ialah isu perkauman di Malaysia dalam pilihan raya 1969 ataupun lebih dikenali oleh orang ramai dengan peristiwa 13 Mei. 13 Mei 1969. Kita kena ingat tarikh tersebut kerana tarikh tersebut merupakan tarikh yang amat penting untuk kita. Sebab terdapat berlakunya banyak korban pada hari tersebut.
Negara kita menggunakan prinsip-prinsip yang telah termaktub di dalam rukun negara. Intipati yang terkandung di dalam rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan yang Maha Berkuasa yang telah mencipta seluruh alam semesta. Melalui kepercayaan di dalam beragama akan berupaya atau mampu menjadikan sesebuah bangsa yang berjaya dan maju. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukannya di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan. Sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. Dan yang di-Pertuan negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan negara, iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kesopanan dan kesusilaan menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahim Berwas Nizam, Ketua Kumpulan 4. Saya akan membentangkan tentang carta beza banding kesepaduan sosial di Malaysia menurut pandangan Islam dan pandangan Barat. Sehubungan kita tahu kedua-dua pandangan ini adalah bertentangan antara satu sama lain. Maka dengan itu saya telah membuat survey ringkas dalam daerah UiTM Raub dan mendapati respon yang cukup memberasakan. Dan respon itu telah 52 orang respon. Dan kita dapat lihat di carta pertama menunjukkan budaya apakah yang sedang dipengaruhi oleh Indonesia sekarang ini. Pengaruh yang dipengaruhi yang itu mendapat persentase tertinggi ataupun majoriti ialah budaya Barat. Perkara ini amat dilihat sangat jelas di masa sekarang. Kita lihat di sekeliling kita bahawa budaya Barat makin lama makin tersebar kerana faktor media sosial dan faktor pergaulan sendiri. Sebab saya rasa faktor utamanya media sosial lah. Sebab media sosial sekarang ini makin lama makin canggih dan orang mendapat informasi lebih cepat hari kian hari. Maka dengan itu remaja-remaja zaman sekarang yang mudah terpengaruh dari budaya Barat semakin lama mengikuti mereka dan melupakan budaya Islam sendiri. Seperti kita tahu, budaya Barat ini menunjukkan satu persepsi buruk kepada remaja sendiri, iaitu daripada segi pergaulan bebas yang ditunjukkan di carta saya sendiri. Budaya Barat yang diserahkan Malaysia seperti pergaulan bebas. Dan segi pemakaian juga diambil berat kerana faktor imej Islam tercemar kerana pemakaian yang agak kurang sopan. Bukan kurang sopan ataupun lebih teruk daripada itu pun ada. Ada juga yang tidak menutup aurat, seperti memakai pakaian yang terlihat jarang, ketat. Dan semua faktor tersebut itu berkait dengan pengaruh Barat sendiri. Kita pun tahu bahawa sosial di sana cukuplah, sosial di Barat cukuplah terpengaruh ataupun luas. Seperti kita tahu, sosial di Barat telah melakukan satu hubungan yang dikenali ramai, iaitu LGBT. LGBT sendiri ditubuhkan pada tahun sekian-sekian yang lama, tetapi pada tahun yang menjelang datang ataupun pada hari ini, LGBT anggap normal di sisi semua manusia. Meskipun
begitu, tetapi LGBT ini dianggap agung dan dihormati sebagai hubungan yang sah di dunia ini. Dan negara Amerika Syarikat telah menubuhkan satu persatuan iaitu LGBT dan mempertahankan mereka sendiri, dan perkara ini sepatutnya tidak ada di dunia. Kerana LGBT ini akan membawa satu keburukan seperti Nabi Nuh dan baterainya yang terbalikkan bumi seperti mana kita tahu. Dan LGBT ini telah menjadi satu kontroversi di dunia sekarang ini kerana telah ada satu tarikh yang di mana dia akan disambut setiap tahun, iaitu 1 Jun, yang dianggap tarikh rasmi untuk Pride Month for LGBT. Dan kepadaan sosial di sana agaklah teruk kerana dibandingkan dari segi kulit. Dan di Malaysia juga ada perkara tersebut terjadi, tetapi tidak seteruk di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat memandang kulit amatlah penting dan serius kerana kulit mereka menganggap contohnya kulit hitam ataupun Afrika dianggap miskin atau hamba kepada mereka. Dan di Malaysia juga berlaku seperti itu di kalangan remaja, iaitu kita sebagai orang Melayu, kita tahu bahawa hak tanah Melayu adalah sepenuhnya daripada Melayu, tetapi kita tidak lupa bahawa kita ada Cina dan India. Dan perkara ini telah dinormaliskan kepada semua orang Melayu. Ada juga segelintir orang Melayu tidak setuju dengan perkara ini dengan mengelakkan bahawa orang Cina dengan orang India adalah pendatang daripada negara asalnya dan menghalau mereka keluar. Perkara tersebut memang tidak lari jauh dengan apa yang terjadi di Amerika Syarikat. Maka dengan itu sahajalah daripada saya, Muhammad Farhan Beras Nizam, menyatakan carta banding beza menurut Islam dan menurut pandangan Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman bin Ahmad Rizwan akan membuat pembentangan tentang pendapat dan kritis terhadap peranan kerajaan memperkukuhkan kesempurnaan sosial di Malaysia. Sebagai pendahuluan, kerajaan memainkan peranan yang besar dalam memperkukuh kesempurnaan sosial dalam negara ini. Kesempurnaan sosial penting untuk memastikan keharmonian dan keselamatan rakyat. Contohnya, terdapat kes serangan terhadap orang beretnikkan Asia di Amerika Syarikat untuk melepaskan kemarahan kepada mereka akibat COVID-19. Kes lepas itu, salah satu isinya ialah bantuan kerajaan. Kesepaduan sosial tidak bergantung kepada kaum sahaja, malah terhadap golongan yang berada dan susah juga. Golongan yang susah mungkin akan berasa iri hati terhadap golongan yang berada. Kerajaan telah memberikan banyak bantuan seperti bantuan kewangan kepada rakyat. Tetapi pada pendapat saya, kerajaan sepatutnya melaporkan wang kepada industri dan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi dan membuat peluang pekerjaan kepada rakyat. Dengan ini, rakyat akan ada pendapatan yang stabil dalam jangka masa panjang. Selain itu, kerajaan juga perlulah memupuk rakyat untuk menjaga kesepaduan sosial. Rakyat juga memainkan peranan yang penting dalam memperkukuh kesepaduan sosial. Kerajaan perlulah mengambil inisiatif untuk menggalakkan rakyat untuk membuat demikian. Usaha yang datang dari rakyat sendiri akan menjadi lebih berkesan dan efektif. Ia juga dapat memupuk rakyat menjadi lebih bersatu padu dan bekerjasama. Baik, akhir sekali, kerajaan perlulah bersifat adil terhadap semua. Kerajaan mestilah bersifat adil terhadap semua rakyat. Jikalau tidak, rakyat akan berpecah belah kerana kerajaan menunjukkan sifat memilih kasih. Sebagai contoh, agihan bajet untuk 2022 telah menitik beratkan sebuah demografi rakyat berbanding rakyat yang lain. Baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Faikal bin Azhar akan menceritakan tentang kesimpulan ataupun ringkasan berkaitan dengan projek kami yang bertajuk Kesepaduan Sosial. Baiklah, saya akan mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Baiklah, poin saya yang kedua adalah untuk mendapatkan kesepaduan sosial, sesebuah negara memerlukan pemimpin yang berwibawa untuk memimpin sesebuah negara menuju ke arah negara aman dan makmur. Selain itu, pemimpin yang tidak bertanggungjawab akan menggugat keamanan sesebuah negara itu. Contohnya pada masa kini, negara Malaysia berada dalam keadaan yang kurang stabil dari segi kesepaduan sosial, dan pemimpin yang baik akan memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam kesepaduan tersebut, tak kira dalam berbagai aspek seperti sukan, adat, resam dan sebagainya. Hal ini kerana bagi mengelakkan berlakunya atau mengulang peristiwa hitam yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969. Baiklah, itu sahaja daripada saya mengenai ringkasan dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.